Okey, selamat pagi dan Assalamualaikum. So, semua boleh dengar ke? Clear tak suara uh, dan juga gambar lah. So, kita ada 1 minit lagi sesi bedah buku. Ni buku dia. Yeah. Secret of the Millionaire Mind, yeah, by T. Harv Eker. Eker ke alright. So kita nak tengok ada orang tak di sini. Okey, sementara tu saya cerita sikit lah mengenai buku ni So, Secret of the Millionaire Mind ni, kenapa saya pilih buku ni? Sebelum ni saya banyak juga membaca mengenai buku-buku buku Secret of Millionaire Mind ni, ya. So, okey, kita ada seorang pendengar, Dr. Zainuddin. Kenapa saya pilih buku ni? Kenapa saya pilih buku Secrets of Millionaire Mind? So, kebanyakannya kita bila kita buat perancangan kewangan peribadi ni, kita terus tengok macam mana nak selesaikan hutang, macam mana nak tingkatkan pendapatan, macam mana nak dapat passive income. Kita terus jump to the solution. Sebenarnya yang kita perlukan pertama adalah kita kena memahami konsep kekayaan tu sendirilah. So saya bercakap di sini adalah mengenai kewangan peribadi, pengurusan kewangan peribadi. So dia semua orang memang ada, kalau bekerja memang ada kewangan, kalau berniaga memang ada kewangan. Walaupun pelajar pun dia ada kewangan sebab dia dapat PTPTN. Apa saja yang involve ataupun melibatkan duit adalah berasaskan pengurusan kewangan. Walaupun sekecil-kecilnya duit yang kita dapat tu, itu pun perlukan satu pengurusan. Ini kita sembang-sembang dulu sementara kita tunggu ramai lagi yang join sesi ini So kalau kita cerita pasal kewangan peribadi, kalau kita tengok di Malaysia atau bukan Malaysia sajalah, di dunia ramai yang gagal untuk mengurus kewangan peribadi. Selalunya bila kita dapat gaji, bulan tak sampai ujung bulan dah habis dengan keperluan-keperluan peribadi yang kita perlukan, makan, minum, belanja, tol, minyak dan sebagainya. Sampai kita tak ada saving pun. So bila kita tanya, kenapa tak simpan? Kadang-kadang ada tak bahagian daripada gaji tu dibuat simpanan? Kalau you buat survey pun kita tahulah daripada 10 tu saya rasa 8 tak menyimpan. Kenapa? Kita tanya kenapa tak simpan? Dia kata tak cukup. Duit tak cukup. So macam mana kita nak menyimpan kalau duit tak cukup? Untuk keperluan sendiri pun tak cukup. Bagaimana kita nak menyimpan? So macam sebab frustrated lah sebabnya simpanan tu adalah bagi saya adalah salah satu yang sangat penting sebelum kita membuat apa-apa yang lain lah. Sebab simpanan itulah yang akan yang akan kita keluarkan balik apabila kita di dalam kesesakan. So hidup kita ni pun up and down. Kita bukan selalu di atas dan juga bukan selalu di bawah. Kalau kita ada simpanan, bila kita sesak, kita boleh keluarkan tanpa meminjam, tanpa meminjam daripada
yang lain-lain lah ya. Kalau pinjam daripada bank tu dia ada banyak prosedur. Kalau pinjam daripada Alung tu na'udzubillah lah ya, sebab yang tu adalah pinjaman yang kita tidak boleh kawal dan risikonya sangat besar. So kita tunggu lagi sementara tu. So kenapa saya pilih konsep Secret of Millionaire Mind ni pada semula saya cerita. Kalau kita terus jam untuk how to solve the bagaimana nak selesaikan hutang dan sebagainya, akhirnya kita dah selesaikan hutang, lepas tu kita kata kita nak buat apa lagi lepas. So kita dah macam lost. Kalau kita dah tahu apa aim kita, apa saja kita nak selesaikan hutang ke ataupun kita nak buat hutang. Hutang ni ada dua, hutang baik, hutang jahat. Hutang baik, hutang jahat lah kita cakap dulu. Hutang jahat ni macam pinjaman peribadi, pinjaman kereta, itu adalah hutang-hutang yang jahat. Kenapa jahat? Sebab dia tidak memberi nilai tambah kepada aset tersebut. Kalau kita beli kereta, terus nilai tambah tu merosot pada keesokan harinya dia. Hari yang kita dapat kereta tu pun sebenarnya nilai dia dah merosot. Tapi ada juga strategi bagaimana membeli kereta memberi nilai tambah ada strategi tersebut, tapi tak ramai lah yang apply. Pinjaman peribadi, selalunya pinjaman peribadi ni kita buat untuk tambah rumah, melancong, apa lagi perkahwinan, belanja kahwin, yang tu kadang-kadang kita guna lah pinjaman peribadi. Tapi bagi saya, balik semula pengurusan kewangan peribadi tadi, kalau kita ada simpanan, so kita tak perlukan pinjaman bank untuk belanja kahwin ke, besarkan rumah ke dan sebagainya. So kita guna apa yang ada. Oh ya, Cik Zainuddin, Dr. Zainuddin, hutang kereta jahat. Hutang kereta jahat sebab dia punya nilai, susut nilai dia yang tinggi ya. Kecuali ada strategi saya dapati daripada orang lain punya strategi lah ya, yang saya ikuti. Bagaimana hutang kereta bukan menjadi hutang yang jahat, tapi dia menggunakan membeli kereta baru lah, kereta second hand. Itu ada strategi dia ya. Dan dia upgrade kereta tadi, bila kereta second hand ni nilai tambah dia adalah dia mempunyai nilai tambah dengan beberapa spesifikasi yang tertentu. Itu dia dah tak jadi hutang jahat lah, dia dah jadi hutang baik. Tapi dia ada strategi dia lah, so dia tahu apa strategi itu. Okay, so kita boleh mulakan lah. Okay, buku Rahsia Minda Jutawan, Secrets of the Millionaire Mind. Kenapa kita nak tahu minda jutawan ni, apa yang dia fikirkan? Sebab pertama kita jarang jumpa jutawan. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan kita jutawan, tapi dia tak akan istiharkanlah diri dia jutawan ya. Kalau kita ada kawan pun, dia tak ada masa nak sembang apa yang dia buat sampai dia menjadi jutawan, apa yang cara kerja dia, apa buah fikiran dia, adakah dia berbeza dengan kita dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi keluarnya satu buku ni daripada T. Harv Eker ni baguslah, sebab dia compile berdasarkan experience dia, pengalaman dia daripada kejatuhan hingga dia jadi multimillionaire, dan dia coaching orang pula untuk menjadi jutawan. So kita cerita pula siapa dia T. Harv ni ya. Dia ni memang minat berniaga dari kecil. Mungkin sebab ayah dia adalah developer perumahan ya, develop rumah. Jadi dia memang dah aim lepas college dia mesti nak berniaga. Jadi dia tak kerja lah makan gaji.
Masalah dia ni setiap kali dia buat bisnes tak berjaya. Buat site tak berjaya, buat ni lagi tak berjaya. So setiap kali dia tak berjaya ataupun bisnes dia close down, dia akan balik kampung duduk dengan keluarga dia. Sampailah satu hari tu kawan bapak dia datang rumah, dia tu seorang jutawan, dia datang dia nak tegur dia. Dia kata, buat apa sini kan? Dia kata, alamak kena mengadap pula kan. So dia kata, kawan bapa dia kata, kau tahu tak, orang kaya ni dia berfikir lebih kurang sama je. Orang kaya ni dia fikir sama je. Manakala orang miskin dia berfikir tak sama dengan orang kaya. Dia kata kalau kau nak jadi kaya ni senang je. Tiru je cara orang kaya berfikir. So dia kata tiru je cara orang kaya berfikir. So macam mana orang kaya ni berfikir? So dia pun macam terbangun terjaga dari tidur lah. Dia kata, ada beza ya orang kaya berfikir dengan orang miskin berfikir. Jadi apa yang dia buat, dia cari lagi, dia baca buku, banyak buku yang dia baca. Dia tak apa-apa, dia baca buku, dia cari ya. Dan dia jumpa orang yang jutawan ni, dia cari. Dan dia come up dengan satu solution ataupun satu kerangka yang bagaimana orang kaya ni berfikir. Dan betul ke orang kaya ni berfikir tak sama dengan orang miskin berfikir. So dia dapat kerangka tu, dia set up satu company yang jual peralatan health peralatan kesihatan ni, dan dia kata kepada diri dia tak akan tutup kedai ni ataupun bisnes tu selagi dia tak jadi jutawan. Jadinya dia memang usaha very committed with the business sampailah dalam masa 7 tahun bisnes tu dah memang dia dah jadi multi-millionaire. Dan last kali dia kata betul, dia ikut satu-satu dan memang betul lah minda jutawan tu. Dia memang ikut satu-satu dan akhirnya dia jadi jutawan dalam tempoh 7 tahun, multi-millionaire. Dan dia jual bisnes dia tu kepada Fortune 500 lah di US ya, Fortune 500 company, one of the Fortune 500 companies. Dan dia pula buka syarikat servis iaitu consultant on financial management, on financial planning, terutamanya kepada peribadi ya, financial planning for personal ya. Dia tak sama financial planning company dengan personal ni, so dia fokus on personal, peribadi ya, seseorang financial company. Dan dia buat tu dan very successful. Dan buku ni antara among the best seller di US lah ya, best seller books in US. Okay, so kita tengok dulu buku ni. Buku ni dia tak tebal. Saya beli di Lazada dalam harga 50 something lah. Dia ada 2 bahagian je. Pertama, dia bercerita mengenai money blueprint. Kedua, dia bercerita mengenai 17 cara orang kaya berfikir dan bertindak berbeza dengan orang miskin dan golongan pertengahan. So apa yang dia cakap pasal kaya miskin sekarang ni bukanlah orang kaya, orang miskin tu. Dia cakap pasal mentality ya, mentality orang kaya, mentality orang miskin. Kadang-kadang ada orang miskin tapi dia punya mentality orang kaya. Tapi ada juga orang yang macam stable income, ya, pendapatan tetap, macam sungguh-sungguh secukup, tapi mentality dia adalah berfikir cara orang miskin. Itu yang disebut kat sini bukanlah pasal orang kaya, orang miskin, tapi mentality sebab dia berkaitan dengan minda. Okay. So pertama kita cerita dulu money blueprint, iaitu rangka tindakan. Ya, money blueprint tu kalau kita terjemah dia jadi rangka tindakan. So sikap terhadap duit ni dia sebenarnya terbentuk sejak kita kecil lagi. So kita tengoklah kalau kita ada anak-anak ataupun kita imbau kembali kita di zaman kita kecil tu, bagaimana sikap kita terhadap duit ataupun terhadap
duit yang kita dapat pada masa kita kecil dulu sangat sikit kan. Macam belanja sekolah saya rasa macam 20 sen, 30 sen kan. Sangat it's a very small amount of money. Terpulanglah pada keluarga masing-masing keupayaan. Lepas tu ada masa tak dapat belanja dan sebagainya. Tapi bagaimana kita sikap kita? Adakah kita apa yang kita nak tu kita sanggup tahan dulu kehendak kita, ataupun kita panggil dia delay gratification masa kecil-kecil dulu. Manalah kita tahu delay gratification tu apa kan. Tapi kita dah ada sikap terhadap kewangan tadi. Sikap itulah yang membentuk pemikiran kita sekarang. Sikap yang masa kita kecil tu sebenarnya sangat mempengaruhi kehidupan ataupun kehidupan ataupun gerak laku kita terhadap kewangan pribadi kita sendiri. So dia macam diprogramkan di dalam minda kita selama-lamanya. Dia telah diprogramkan tanpa kita sedar. Sebab dia dalam minda dalam minda bawah sedar kita. Tapi kita action tu begitu mengikut yang telah diprogramkan itu. So kalau siapa ada anak tu, education tu financial management ni sepatutnya memang kena daripada kecil lagi. Okay, so pertama satu soalan. Dalam buku ni pun dia tanya satu soalan tersebut. Dia kata, apakah yang terbayang di fikiran kita apabila kita mendengar perkataan orang kaya? So apa yang kita bayangkan bila kita kata orang kaya? Ada siapa-siapa nak cuba? Bila kita bayangkan orang kaya, so apa yang pertama kali keluar dalam fikiran kita? Apa dia? So saya pun dah test dengan beberapa orang sebelum ni. Bila dia cakap mendengar perkataan orang kaya, so dia keluarlah perkataan macam Haji Bahir, macam cerita Piramli lah kan. Lepas tu kedekut. Lepas tu dia kata orang kaya ni sombong lah. Lepas tu dia kata duit bukan segala-galanya. Duit tak boleh bawa mati. Kaya tak semestinya bahagia. Lepas tu ada lagi cakap, tak cukup-cukup ke duit tu? So tu yang saya buat test lah yang di kalangan kita ni nampak sangatlah kita ni minta orang miskin. Minta mentaliti orang miskin bila sebut mengenai kekayaan tu kita terus ada negative perceptions terhadap perkataan tu. Perkataan ni memang kita dah, kenapa kita keluar bila kita sebut apa yang kita faham mengenai orang kaya, kenapa kita keluar perkataan begitu? Sebab ianya telah ditanam daripada kita kecil lagi. Masa kita kecil tu kita dah biasa dengar, kita dah biasa tengok. Dah mungkin kita experience pun benda-benda perkataan itu. Contohnya macam kita pergi hari raya lah. Kalau dulu orang pergi hari raya, dia pergi collect duit raya ni kan. Pergilah satu rumah ni. Ikutlah kakak kata, jom lah kita pergi rumah tu. Rumah besar, mesti orang kaya. Mesti dapat banyak duit kan. Lepas tu kita pergi, dia bagi kita 20 sen. Lepas tu keluar juga tu dekut orang kaya ni. So that is the pengalaman ataupun personal incident yang berlaku kat kita. Sebab tu bila kita kata dekut orang kaya, sebab kita ada experience. Tapi bukan semua pun. Bukan semua orang kaya macam tu kan. Tapi yang dekat kat kita yang tu lah. So kalau dalam buku ni dia kata masa dia kecil ni, pengarang masa kecil dia bila dia minta duit dekat bapak dia selalu cakap apa? Ingat aku ni cop duit ke? Asyik minta duit, ingat aku ni cop duit ke? So dia pun dekatlah kat diri dia macam tu. Jadi kalau motivasi nak jadi kaya ni disebabkan kita marah, disebabkan kita takut, disebabkan kita nak prove ourselves, nak buktikan pada diri kita yang kita boleh kaya, kita nak prove kat siapa pun tak tahu, mungkin ada orang lain yang kita nak prove kan.
menyebabkan duit yang banyak. Mungkin kita akan kaya tapi kita tak bahagia. Sebab kenapa kita nak kaya tu, motivasi kita nak kaya tu berasalkan dari perkara-perkara yang negatif. Marah, takut miskin. Sebab mungkin mak ayah kita dulu miskin, keluarga kita miskin. So, kita takut miskin ni. Jadi kita nak usaha betul-betul supaya kita tak miskin. Tapi dia fear tu ada dalam diri kita. Ya, dia tak hilang. So kita macam sentiasa dah ketakutan. Jadi dia sebenarnya berbagai magnet. Nak jadi kaya ni dia magnet. So kita punya perception terhadap orang kaya, kalau negatif, macam mana kita nak jadi kaya? Sebab dia magnet. Macam kita, kalau kita nak beli kereta lah, ataupun kita suka kereta lah, contoh kita suka kereta warna merah atau BMW warna merah, very specific. Saya nak beli kereta BMW warna merah, tapi tak beli lagi lah. Lepas tu kita tengok je dekat jalan tu mesti kita nampak, oh BMW warna merah, BMW asyik nampak je sebab dia adalah magnet kepada minda kita yang kita suka. Kita suka kereta tu dan kita suka colour dia warna merah. Contohnya lah kan. So dia magnet lah, sebab tu kita asyik ternampak, terbayang dan teringat. Tapi kalau kita punya perception terhadap orang kaya ni, sombong, bahir, kedekut, belagak, so macam mana magnet kita nak jadi kaya? Itu antaranya dalam buku ni lah. Ya. So bagaimana nak atasi? So tadi apa kita kata perceptions tadi, daripada kecil itu berdasarkan daripada apa yang kita dengar. Kita dengar apa yang kita lihat. Dan apa yang kita rasa ataupun ada personal incident so dia memberi impact kepada diri kita. So macam mana nak atasi dia? Pertama, kesedaran, awareness, kita sedar perkara itulah ialah impact diri kita kan, kita sedar. So kita ingat kembali perkara-perkara yang melibatkan wang dalam kehidupan kita sewaktu kita kecil. Kita ingat kembali, kalau boleh kita tulis ya, apakah perkara yang melibatkan wang daripada kita kecil yang efek kepada diri kita. Kita tulis. Kedua, kita tulis apa kesan dia. Kita kena faham. Oh, perkara ni contohnya kita tengok mak kita pergi pajak gadai. Ya. Kita ikut lah mak kita pergi pajak gadai barang. Tak ada duit lah. Pergi pajak gadai barang. Pergi pajak gadai barang. So sampai kita rasa, saya tak akan pergilah pajak gadai. Kita rasa malu dan sebagainya. Contoh. So kita ada kesedaran, kita kata, oh pajak gadai barang kemas. Ya. So, kita tulis apa kesannya, kita rasa apa. Kita tak nak beli emas ke, kita rasa tak suka tengok pajak gadai ke, apa kesan dia terhadap kehidupan kita. So kita kena putuskan, diassociate peristiwa tu dengan diri kita, sebab peristiwa tu dah berlaku dan hanya adalah satu proses sahaja dalam kehidupan, dan dia tidak bukannya salah sesiapa pun, bukan salah pajak gadai tu itself, bukan salah siapa-siapa pun, tak salah sesiapa pun. So kita punya pilihan, so kita kena putuskan pengalaman-pengalaman yang buruk atau peristiwa-peristiwa yang buruk tadi daripada hidup kita. Jadi kita putuskan dan kita kena buat, aku janji, letakkan tangan di dada dan berkata, saya putuskan semua ingatan buruk mengenai kewangan di dalam kehidupan saya yang lepas, dan saya mencipta kehidupan orang kaya di masa hadapan. Dan saya sekarang mencipta kehidupan orang kaya. So you kena buat aku kena janji macam tu. Dia macam self-talk therapy lah. Dan last kali you kena sentuh kepala saya. Kepala dia dah cakap, saya punya minda jutawan. Boleh buat tak? Saya rasa boleh buat ya. Sedikit kind of self-talk therapy. So kita cakap untuk diri kita sendiri lah. Bukannya kita nak cakap dengan orang lain. Kita cakap dekat diri kita. Saya putuskan ingatan yang buruk saya mengenai kewangan dan saya nak mencipta kehidupan orang kaya. So kita sentuh kepala kita, saya punya minda jutawan. Okey, itu dia antara yang bahagian pertama buku ni. Money Blueprint. Sebenarnya banyak lagi ya, banyak, tapi kita buat live ni tak banyak lah. So sebenarnya banyak sangat dan sangat menarik.
Jadinya boleh dapatkanlah buku ni. Okey, bahagian kedua. Bahagian kedua dah habis dah. Kita dah putuskan tadi ingatan-ingatan buruk kita, persepsi buruk kita mengenai orang kaya. So kita nak jadi mentaliti orang kaya ni. Kita dah putuskan. So sekarang kita nak tengok bagaimana cara tindakan orang kaya. Bagaimana tindak orang kaya berfikir. Dalam buku ni dia ada 17 cara, tapi saya tak ambil lah semua 17 cara tu. Saya pick up some of the points dan kita cerita point-point tadi lah. Okay, so balik semula saya kena tekankan kaya dan miskin di sini adalah merujuk kepada mentaliti. Ya, kaya dan miskin ni merujuk kepada mentaliti. Dia bukanlah kisah orang kaya ke ni, tak, dia mentaliti. Saya tak boleh buat komen ni. Oh, patutlah. Okay, orang kaya dekut betul. Pandai guna duit. That's good. Zurita ni. Apa? Pandai guna duit. Itu minda orang kaya. Okay. Lagi nak bisa menyimpan ya. Itu minda orang kaya. Ayo. Waalaikumsalam. Okay, so kita masuk sesi kedua. 17 cara tindakan, saya ambil beberapa cara saja. Pertama, jutawan. Kita terus cakap orang kaya tu jutawan lah. Jutawan, saya mencipta kehidupan yang saya inginkan. Saya mencipta kehidupan yang saya inginkan. Itu jutawan. Manakala orang miskin, saya ditakdirkan jadi begini. Ini dah suratan takdir. Saya ditakdirkan jadi begini. Jadi mentaliti orang miskin ni dia ada tiga. Dia selalu play as victim. Berperanan sebagai mangsa. Menyalahkan semua orang. Kenapa dia jadi begitu? Sebab kerajaan tak bantu dia. Ekonomi down. Macam sekarang ni ekonomi down. Pasaran saham, tapi orang kita agak tak ramai main saham ni. Semua baru-baru ni saya rasa dah ada kesedaran untuk melabur dalam equity itu cerita-cerita lain lah ya. So play as a victim. So dia salahkan semua orang salah ya. Kedua, dia beralasan. Dia akan cakap lah wang ni tak penting. Wang ni bukanlah penting sangat. Kenapa beri sangat kita nak aim, nak jadi jutawan, cukup lah kan. Lepas tu dia buat komplain. Sebab tak kena. Kalau dia kerja kan dia komplain lah, gaji sikit lah, kerja teruk lah. Dia komplain je kan. Kalau dia berniaga, dia jadi apa? Berniaga menghantar barang-barang ni contohnya. Ada komplain pula orang ni lambat. Komplain je. So itu mentaliti orang miskin. So kita nak jadi jutawan ni, dia cipta kehidupan dia. Apa kehidupan yang kita nak? Kita kena faham lah apa kehidupan yang kita nak. Kita nak financial freedom ke? Kita nak banyak lagi, bila kita nak banyak lagi duit ni supaya kita boleh tolong orang lain, community kan. Itu terpulang pada masing-masing lah ya. Dia cipta apa yang dia nak. Kedua, cara berfikir orang kaya ni, jutawan ni, dia bermain money game untuk menang. Manakala orang miskin bermain money game untuk tidak kalah. Serupa ke tak serupa? Orang kaya atau jutawan bermain money game untuk menang. Orang miskin bermain money game untuk tidak kalah. So money game kan, sebab kita cerita pasal kewangan pribadi, money game. Apa money game kita? Contohnya business is a part of the money game. Investment, beli hartanah is part of the money game. Kalau orang kaya, dia nak menang lah. So bila dia invest sesuatu pun dia nak untung. Manakala orang miskin cakap, saya tak rugi jadilah. At least balik modal. Tak rugi, tak apa. Itu minda orang miskin, tak boleh. Ya, macam kita tengok orang main bola sepak lah ya, bertahan atau menyerang.
You punya strategi nak bertahan ke nak menyerang. Kalau you nak dapat goal, you mestilah kena serang. Kalau you bertahan je, orang serang you. Kalau you menyerang, at least mesti you dapat goal. Kan? Itu maksud money game tadi. Money game untuk menang. Mentality middle class lain pula. Ya, mentality middle class ni dia tak miskin, dia tak kaya, dia tengah-tengah. Ya. Dia selalu mentality dia cukup lah seadanya. Asal ada rumah, ada ni, ada duit sikit ni, cukup lah. Ya, itu mentality dia. Itu sebenarnya sangat bahaya. Mengikut buku ni, jangan kata saya pula. Mengikut buku ni itu sangat bahaya. Sebab mentality itu, percayalah, anda tidak akan jadi jutawan dengan mentality tersebut. Sebab kita dah set dalam minda kita cukup lah. Ya? Dapat hidup selesa cukup lah. So memang kita tak akan jadi jutawan lah. Sebab buku ni The Secret Months of Millionaire. Jadi pertama sekali kita kena targeting the star. At least you can get the moon. Ya? Targeting the star, at least you can get the moon. Target tu mesti tinggi. At least kita dapat. Kalau kita tak dapat yang paling tinggi tu, kita dapat second tinggi, third tinggi. Ya? Itu maksud dia bermain money game untuk menang. Lain cara berfikir orang kaya committed. Ya? Jutawan ni, orang kaya ni committed untuk jadi kaya. Untuk jadi jutawan tu juga very committed. Orang miskin, dia hanya mahu jadi kaya. Mahu jadi kaya, mungkin dia berimpian untuk jadi kaya. Macam lagu apa tu? Ultimate. Kalau aku kaya, kan dia berimpian, kalau berimpian. Tapi orang kaya dia committed untuk jadi kaya. Committed tu apa? Sanggup kerja keras, ya, tak hiraukan masa, tak cuti, tak rehat lah, bukanlah tak rehat lah. So very committed selagi dia tak capai apa yang dia nak. Ya. So kita kena tahulah apa misi kita tadi. Apa kita punya matlamat dari aspek kewangan peribadi, ya. Kebanyakan orang dia tak tahu apa yang dia mahukan. Kerana dia tak tahu, dia tidak dapat apa yang dia mahukan kerana dia tidak tahu apa yang dia mahu. Dia tidak dapat apa yang dia mahukan kerana dia tidak tahu apa yang dia mahu. Dia dapat tak? Tak ada suara, doktor. Patut tak kita ambil monatorium yang pagi? Ya, ada suara ke tak ni? Hello? Tak ada suara. Betul. Sayangnya saya tak dapat dengar. Orang lain boleh dengar tak? Zurita dia kata dia tak dengar. Okay, Yus cakap patut tak kita ambil monatorium yang bank bagi and simpan duit tu or beli emas? Which one is better? Okay, clear suara, doktor. Okay, dengar. Alright. Sorry Zurita tak dapat dengar, ya. Suara mungkin ada problem, technical problem. So nanti Yus, nanti kita ceritalah patut tak kita ambil atau laburkan atau simpan, ya. Cerita lain. Alright. Keempat, point yang keempat, you are bigger than your problem. Orang kaya ni dia berfikir diri dia adalah lebih besar daripada masalah. Semua orang akan alami masalah. Tak ada, kita hidup kat dunia ni memang akan ada masalah. Ya, tak ada orang yang tak ada masalah. Cuma orang kaya dia ambil diri dia, nilai diri dia lagi besar daripada masalah itu. Manakala orang miskin dia nampak masalah itu adalah masalah. Lebih besar daripada diri dia. Masalah itu lebih besar daripada diri dia. Ya? Masalah ni
macam-macam orang lah ada ya, membebankan dan sebagainya kan. Tapi masalah tu tidak boleh menyebabkan kita hilang nilai diri kita. So kita kena tahulah apa kita ni, apa potensi kita ni, apa kita bagus. Kita ni bagus. Tak ada satu pun menyebabkan masalah tu akan menyebabkan kita ni tak bagus, tak ada. Kan? So bila kita membesarkan diri kita daripada masalah tu, jadi kita boleh melakukan kerja dengan sebaiknya walaupun kita ada masalah. Contohnya, saya ada jumpa satu kisah di mana dia punya anak istimewa, dia menjaganya di ward, tapi pada masa yang sama dia pergi kerja setiap hari. Balik kerja dia pergi balik ke hospital, jaga sampai esok paginya. Esok paginya dia bersiap, dia pergi kerja. Dan pada masa dia menjaga anak dia tu, ya, yang sakit tu, dia dapat promotion, naik pangkat dan sebagainya. Ya. Tapi orang kat office tu tak tahu bezakan dia ni ada masalah ke tak ada masalah. Itu yang kita kata minda jutawan tu. Dia membesarkan diri dia daripada masalah tu. Saya pun ada juga berjumpa beberapa orang yang mempunyai masalah macam-macam, tetapi prestasi kerja dia sangat cemerlang. Ya, ianya tidak mengganggu gugat. Jadi masalah yang dia hadapi itu sebenarnya kecil berbanding diri dia. Diri dia tu yang besar. Ya. Jadi kalau kita jumpa baik semula kita buat self terapi. Sebenarnya setiap session tu ada self talk terapi. So kita kena cakap, kalau kita ada masalah kita kena cakap kat diri kita, I am bigger than any problem. Saya lebih besar daripada sebarang masalah yang saya hadapi. Saya boleh atasi semua masalah. Letakkan tangan di kepala dan cakap, saya punya minda jutawan. Okay? Alright, itu macam self-talk terapi kita lah. Bila kita ada masalah, kita kena cakap, saya lebih besar daripada masalah itu. Saya punya minda jutawan. Poin lain, orang kaya. Apa dia poin jutawan ni? Dari segi pendapatan, ya, kira-kira kita tengok dari segi attitude dan sebagainya. Dan kita tengok pula dari segi pendapatan. Orang kaya ni atau jutawan ni, dia akan aim pendapatan yang tiada limit. Apa dia? Ada tak pendapatan yang tiada limit? Adalah. Nak jadi jutawan, pendapatan yang tiada limit. Manakala orang miskin ni dia mempunyai pendapatan yang mempunyai limit. So kalau kita tahu, saya pun adalah mempunyai pendapatan yang mempunyai limit, iaitu pendapatan penggajian yang kita dapat bulan-bulan tu. Ia pendapatan yang berdasarkan jam, berdasarkan hari, berdasarkan bulan adalah pendapatan yang mempunyai limit. So kita nak tahu apa pula pendapatan yang tak ada limit. Yang berasaskan commission, yang berasaskan sales, ya, jualan, lagi banyak jualan, dia lagi banyak lah pendapatan dia. So macam orang bisnes, so kita ada Encik Taufik, dia adalah berunding insurance. Dia punya pendapatan yang tiada limit sebab dia berdasarkan sales dia tadi, ya. Tu minda orang kaya atau minda jutawan, ya. Dan so kalau kita nak, walaupun kita bergaji, kalau so, mesti ada orang tanya, tapi dah gaji dah, macam mana nak buat kan? Macam mana nak buat? Dah ditakdirkan. Ada yang tadi ditakdir, kehidupan ini ditakdirkan. Kalau jutawan, kehidupan ini kita yang tentukan. So boleh je, ya, kalau walaupun kita ada penggajian ataupun pendapatan tetap, kita boleh menambah pendapatan lain dari segi itu kita panggil passive income. Itu pun one part of the point lah dalam buku ni mengenai passive income, ya, pendapatan tadi. Keduanya, apa lagi? Yang keenam, orang yang kaya dia berfikir bila ada pilihan, orang kaya dia nak kedua-dua pilihan tersebut. Manakala orang miskin dia pilih salah satu. Ya. Kalau jika ada pilihan, atau you nak duit ke
You nak bahagia. You nak duit kan you nak bahagia. So kalau orang yang kaya, dia nak dua-dua. Saya nak duit dan saya nak bahagia. Kalau orang miskin, dia dah tahu kalau nak kaya tu mesti tak ada masa kan. Banyak kena buat kerja, committed tu one of them. The pointnya committed dengan kerja. So masa tu tak ada dengan keluarga. So bila tak ada dengan keluarga, so baik dia pilih bahagia, saya nak bahagia lah. Duit boleh cari tapi bahagia tak boleh cari. Tapi apa salahnya kita nak dua-dua? Saya nak duit, saya nak jutawan, dan saya nak bahagia. Tak salah pun. Kan? So Binda jutawan ni dia berfikir bila ada option, dia nak semua sekali option tu. Dia tak nak either or. Ya? Dia tak nak. Itu je. So saya bagi 6 tips lah ya. Atau 6 rahsia. Dia ada 17 rahsia. Ya, yang saya simpulkan tadi adalah 6 rahsia lah. Okey, contoh dari satu kat sini saya baca sikit ya. Dia punya principle, wealth principle. Rich people believe you can have your cake and eat it too. Macam tadi lah, kalau ada pilihan, saya nak ada kek dan saya nak makan kek tersebut. Pandai-kala orang middle class dia akan selalu cakap, kek ni terlalu rich ya, banyak sangat rich, saya nak satu slice cukup lah ya. A little piece boleh tak? Saya nak satu slice kan, cukup lah. Saya tak nak lah the whole cake, itu middle class. Poor people lagilah, saya ni daripada saya makan kek, baik saya makan nasi. Langsung dia rasa diri dia tidak layak untuk dapat kek tersebut. So dia baik dia makan nasi atau dia makan benda lain lah yang murah kek daripada satu kek tersebut. So dia pun ada option. Jadi orang kaya tak ada option. Saya nak kek tu dan saya nak makan. Dia tak ada option, dia nak semua. Tu kan memang pun ya, memang pun. So selalulah practice thinking and creating untuk having both. Both. Kalau ada alternatif, saya nak dua-dua tu. Saya tak nak salah satu. Selalu berfikir begitu, boleh tak? So kita cubalah. Kalau kita nak jadi jutawan, kita berfikirlah begitu. Satu lagi, poin yang ketujuh, rich people focus on their net worth. Poor people focus on their working income. Working income, pendapatan bulanan. Kalau mesti dia fikir pasal pendapatan bulanan dia, kenaikan gaji tahunan berapa, bonus dapat ke tak tahun ni. Dia fikir tentang working income sahaja. Yang dia dapat lah sebab dia tak ada pendapatan tambahan kan. So dia berfikir setakat itu, dan kita pun tahu kalau kita berfikir working income ni, dia adalah limited. Dia tidak boleh banyak, dia tidak akan jadi terlalu banyak. Dia akan jadi ada had dia, ada limit dia ya. Kenaikan gaji tahunan ada limit dia. Bonus pun ada limit dia. Kalau kaki tangan kerajaan lagi lah ada limit kan. Kita pun tahulah selalu kalau kita tengok dalam 1,000 2 kali bayar ya. Begitulah, sudah ada limit dia. Tapi orang kaya ni dia tak fokus dalam working income tu, dia fokus on their net worth. Apa dia punya net worth? Net worth tu berapa harta dia ada, berapa nilaian harta dia, berapa pendapatan daripada sewa rumah, berapa pendapatan daripada katakan dia ada kelapa sawit, pendapatan daripada hasil kelapa sawit, berapa pendapatan daripada jualan, berapa pendapatan daripada online business, net worth dia ya. So dia benda tu tak ada limit, net worth tak ada limit. So kalau kita tengok setiap tahun dia akan adalah Forbes tu keluarkan orang-orang terkaya di dunia berdasarkan net worth dia orang ya. The true measure of wealth is net worth tadi, daripada income, daripada saving, daripada investment ya, dan sebagainya.
Itulah orang kaya dia fokus tu. Dia tak fokus one source of income. Dia fokus banyak sources of income. So kalau kita nak kaya, kita kena fikir another sources of income. Not limited to single income lah. Macam kita lah pendapatan pengajian. Not limited to pendapatan pengajian. Okay, point yang lagi satu sebelum saya rasa kita dah berapa minit dah ni? 45 minutes ya. Rich people manage their money well. Poor people mismanage their money well. Ya, orang kaya dia manage, mengurus duit dia lagi banyak, betul tak? Sebab dia net worth dia banyak. Dia mengurus duit dia dengan cekap, dengan bagus, dengan bijak, dengan efisien sekali. Manakala orang miskin pula, dia tidak mengurus duit dia dengan begitu bijak sekali. Tidak mengurus duit dia dengan begitu bijak. Dapat duit beli, pakai, spend. At the end, tak ada duit dah. Lepas tu kita pun hello lah, pinjam boleh tak? Nanti cukup boleh aku bayar. Pinjam boleh tak? Nanti dia hello lah seorang-seorang. Siapa-siapa lah, saudara mara dia ke, kawan-kawan baik dia ke. It's happen. Memang ia berlaku pun. Kita kalau duit, kita selalu fikir kalau duit kita sikit, lagilah kita senang nak urus sebab duit kita sikit. Tapi masalahnya, kalau duit kita sikit, lagi kita susah nak urus. Lagi kita tak terurus. Manakala orang kaya yang berjuta-juta tu, dia boleh uruskan duit dia dengan begitu banyak. Puan Siti, aku pun jumpa link ni, dah nak habis. Okay, so macam mana nak kita nak urus duit tadi? Ya, ada banyaklah cara nak uruskan duit tadi. So dia punya prinsipal, selagi kita tak boleh urus duit yang kita ada ni, selagi itu kita tak akan dapat banyak. Duit kita tidak akan bertambah. Selagi kita tak boleh urus duit yang kita ada sekarang ni, selagi itulah duit kita tidak akan bertambah. Wow, sedih kan? Tapi itulah kenyataannya. Jadi kenalah uruskan duit tu. Lagi sikit sebenarnya lagi senang nak urus. Bila kita tahu urus duit kita, insya-Allah duit kita akan bertambah ataupun kita panggil akan beranak. Ya. Dia habit ataupun tabiat mengurus duit ni adalah lagi penting daripada nilaian duit. Tabiat mengurus duit adalah lebih penting daripada nilai duit yang kita ada. So macam mana nak urus duit? Tu kena session yang lain lah pula ya. Urus duit tu kita kata kita kena terapkan sedari kecil lagi daripada pengurusan kewangan. Baru ni saya tanya anak aku, siapa nak duit raya kena buat karangan kan. One of my nephew lah, anak saudara saya cakap. Pertama dia nak duit raya bernilai, dia cakap lah berapa. Pertama dia nak simpan. Dia kata wow, umur 8 tahunnya, pertama dia nak simpan, kedua dia nak beli rumah, dan ketiga dia nak beli Ferrari. Saya kata betul-betul minda jutawan. Sebab pertama dia datang dengan simpan, ya, barulah yang lain-lainnya. So boleh jadi protege saya lah. Ya. Jadi contoh pengurusannya dia ada bagilah ya. Dia ada pengurusan tu dia ada bermain dengan account rule sahaja ya. Dia menyediakan beberapa jenis account. Kalau ada satu kaedah tu bermula daripada Jepun, dia menggunakan sistem envelope pun sama juga. So bila dapat duit tu dia letakkan dalam envelope tersebut. Jadi dia hanya menggunakan duit dalam envelope itu sahaja. Contohnya dia dah tahu, sebenarnya kita dah tahu dah kita spend bulanan berapa. Ya, kita dah tahu kalau kita gaji tetap lagi kita tahu ya. Kita tahu gaji kita berapa,
kita letak dalam envelope pula yang kita spend tadi untuk belanja makan, minum dan sebagainya. Berapa, belanja minyak berapa, belanja minyak dan tu berapa, belanja makan kat luar berapa. Dan mesti ada saving. Sebenarnya saving ni dia come first before expenses. Dapat je duit, mesti saving dulu. Tak banyak sikit, mesti saving sebab kita nak wujudkan habit ataupun tabiat tadi ya. Lepas tu barulah kita dah letak dalam envelope tu, dan last kali kita letak dalam envelope contingency. So kita gunalah sampai 1 bulan. At the end of the month tu kita akan tengok ada tak balance for each envelope. Ada pula balance tu semua kita ambil dan kita letaklah dalam saving. Kita tambah lagi kita punya saving tadi. Itu one of the method lah ya. Kalau tak cukup kan kita ada contingency tadi. Yang tu kita ambil lah. Jadi kita akan beringat yang ini saja yang kita akan guna pada setiap bulan. Okey, saya rasa so kita tengok ada soalan ke? Macam aku je. Taklah macam ramai orang kalau cakap. Macam ramai orang Ada apa-apa soalan? Okey, Yus tadi dia tanya pasal moratorium duit tadi kan. So kebanyakannya kita ambil lah. Saya pun ambil sebab bila lagi bank nak bagi sebenarnya. Ya, susah bank nak bagi ni. Jadinya kita pun ambil lah. So ada reason lah kenapa. Dia base apa aim kita. Adakah kita nak simpan macam dia kata tadi. Perlukah saya simpan ataupun saya laburkan di dalam emas. So emas sekarang ni punya harga yang antara yang paling tinggi lah. 230 lebih ya, 1 gram terpulang. Saving ni dia bila kita saving duit money saving, kita pun kena tahulah duit ni dia punya nilai inflasi defisit. Inflasi. So duit yang RM100 hari ni tidak sama dengan RM100 10 tahun dulu. Dan mungkin akan masa depan RM100 tu nilai dia daripada rendah. Tapi kalau kita saving tu untuk jangka masa panjang, so kita akan saving dalam bentuk-bentuk yang tadilah emas, perak, supaya kerana nilaian dia tadi adalah bertambah ya. Tapi tu untuk jangka masa panjang dan memang kena cari yang betul-betul lah ya. So ini banyak sangat emas, skim emas ni, dan kita kena cari yang sebaiknya, yang sebetulnya. Sebab ada juga dulu kes yang kita beli emas, lepas tu bila kita nak jual balik dekat atau dinar dan sebagainya, kita tak nak ambil ataupun dia ambil harga yang memang jauh betul daripada harga pasaran ya. Terlalu jauh. So saya rasa itu adalah satu penganiayaan. Jadi kita kena carilah yang mana betul yang sesuai dengan kita. Ataupun kita boleh je laporkan dengan beli rumah ya. So rumah pun mungkin you boleh cari rumah apa middle cost ke low cost ni masa mula-mula kita boleh beli. Tapi for the second, kalau orang yang low cost tu dia dah jual, kita boleh beli. Tak ada masalah tu. Boleh je. So itu part of the investment lah ya. So memang kena ada investment. Itu adalah menjurus kita kepada passive income. Okay, yang last kali ya. Dia bagi point kat sini. Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Ya, orang kaya ni dia sentiasa belajar dan grow lah. Sentiasa belajar, bertindak dan meningkat ya, meningkatkan tahap pengetahuan dia dan yang dia boleh apply, sentiasa belajar dan meningkat. Manakala orang mentaliti orang miskin pula dia rasa aku dah tahu dah, so dia tak ada rasa nak belajar, nak tambah lagi ilmu mengenai pengurusan kewangan tadi. So saya rasa sampai di sini saja. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya memang rekomen baca buku ni. Sebab dia memberi impact pada saya sendiri, positive impact. So pertama sekali bila kita pada orang kaya, kita jangan kata takut. Pertama kita kena ada positive mind towards kaya. Kekayaan tu kita ada
ada positive mind sebab kita nak kaya. So kita sebagai magnet, kalau kita ada positive mind mengenai kekayaan, so insyaAllah lah kita boleh kaya. So dia magnet menarik kekayaan tu ya. Kedua, dia memberitahu dah cara berfikir tadi. So ada juga orang kaya ni sentiasa mempromot diri dia, manakala orang miskin ni dia rasa aku ni tak ada apa-apa pun potensi. Tidak, sebab manusia ni semua ada potensi. Lain, dia menekankan juga tentang passive income ataupun pendapatan yang tiada limit tadi ya. Kita tidak boleh hanya bergantung kepada satu pendapatan sahaja, tetapi kita kena buat juga pendapatan-pendapatan lain yang boleh memberi nilai tambah kepada diri kita ya. Dan lagi satu sebenarnya passive income itu adalah yang pendapatan tiada limit yang saya cakap tadi, commission, sales dan sebagainya. Yang lain adalah macam ibu, royalty, dia pun adalah pendapatan yang tiada limit. Di samping kita boleh share amount, so kita akan dapat pendapatan daripada perkara tersebut. Okey, so terima kasih pada yang sudi mendengar. Satu lagi buku yang saya recommend anda baca. Dua buku ni saya rasa saya recommend lah anda baca dahulu sebelum kita pergi kepada pengurusannya secara teknikal mengenai kewangan peribadi. Satu lagi buku ni saya rasa mestilah ya, buku dah lama tapi dia ada banyak series. Robert Kiyosaki. Dia bermula dengan Rich Dad Poor Dad. So Rich Dad Poor Dad tu sebenarnya adalah mentaliti ya. Rich Dad Poor Dad. Kenapa dia guna dad tadi? Kenapa guna ayah? Sebab yang impactnya adalah anak ya, ataupun ibu ya, yang impactnya adalah anak. So kita ni meniru, anak kita meniru kita. Kalau kita di kuat menyimpan, dia meniru kita kuat menyimpan. Kalau kita ni berbisnes, dia meniru kita bisnes. Kebanyakannya begitu ya, imitation. So salah satu buku dia yang saya baca dulu dan saya memang terkesan dengan buku ni daripada Robert Kiyosaki mengenai kewangan juga ya. Tapi kalau siapa nak baca, saya rasa saya recommend baca yang Poor Dad, Rich Dad Poor Dad dulu. Tapi lebih kurang sama je lah ya, Second Chance. Robert Kiyosaki. Yang ni dia telah mengubah saya untuk terlibat dalam investment saham. Itu cerita lain lah ya, saya pun baru belajar juga. So kita faham itu adalah pendapatan passive income. Jadi apa saja yang bersesuaian dengan diri kita, yang kita rasa boleh, kita boleh grab the opportunity. Terima kasih lagi sekali kerana mendengar, dan bolehlah kita jumpa lagi di lain masa jika ada permintaan untuk live. Dan terima kasih kepada page Inspired Counselling and Training Consultancy. Saya harap bahawa perkongsian ini dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada semua. Dan ingat, pegang kepala anda dan katakan, saya punya minda jutawan. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.